Mengikut mazhab Hanafinya, seperti dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dia kata, pokok dia pegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughlan. Sembahyang ni semacam kesibukan besar. Apabila seseorang bersembahyang, dia buat kerja, satu kerja yang tidak boleh diganggu. Kalau kita duduk berlawan begitu, bermakna kita tinggal kerja besar kita dalam kita buat sembahyang tu, nak pergi buat benda lain pula. Sedangkan Nabi SAW kata dah, inna fis salati la syughlan. Jadi tidak boleh dia buat lagi. Mungkin mazhab Hanafinya tak boleh nak lawan-lawan banyak, sekat sekali. Lepas tu kalau dia ikut dia, tak usah duduk lawan lama sangat. Sebab apa? Dia jadi hak maksud asal tu tertinggal. Lepas tu hadis Abu Sa'id ni, bagi mereka mengatakan hak boleh buat lagu ni acak kali pun boleh, sekat ni sampai berlawan pun boleh, dengan syarat tidak gerak daripada tempat. Hak ni ketika perbuatan banyak tu diharuskan dalam sembahyang. Bermakna mereka lebih cenderung mengatakan kepada kandungan hadis ini mansukh lah, ditulah kira dalam mazhab Hanafi. Tapi mereka juga tidak menolak kalau sekadar sekali, misalnya sekat tu, dia tak lalu dah, tak apalah. Tapi kalau dia itu juga mengikut pokok dia tak silap. Sebab jadi tinggal asal maksud asas sembahyang. Tetapi orang lain kata dah, sebab dia suruh sekat dah, kalau nak mari juga lagi sekat, lawan lagi. Ini menunjukkan boleh lagi. Cumanya apa kata tadi lah, janganlah pergerakan yang banyak berlaku. Jadi puak-puak Hanafi ni dia kata ini nak menyatakan rukhsah sahaja, bukan hak terbaik. Boleh kalau kita dalam sembahyang tu kita sekat, lepas tu dia kita sekat, boleh, sekadar boleh, rukhsah, bukan bermakna cara yang terbaik. Ini ulama-ulama dalam bahasa Hanafi faham gitu. Ini Syekh Abu Mansur ambil daripada Imam Abu Hanifah, hak afdalnya tidak berlawan. Imam Abu Hanifah sendiri kata tidak berlawan, sekat-sekat tu. Hadis ini hanya menunjukkan rukhsah saja. Seperti mana dibenarkan bunuh ular ketika duduk sembahyang, apa kata tu, ataupun bunuh ular di luar sembahyang. Mesti kau bunuh? Tak mesti, cuma boleh. Sembahyang tu tidak sampai jadi batal. Tapi kalau pergerakan yang banyak tu soal lain lah pula. Kemudian asal lagi ni seperti juga, dan seterusnya riwayat daripada ni sesiapa yang dapat di antara kamu supaya tidak ada sesiapa pun menghalang di antara dia dengan kiblat dia, maka bolehlah dia lakukan. Dari segi maknanya serupa dengan hak sebelum pada ni juga. Cumanya sanad ini dipertikaikan oleh ulama. Sanad ini dipertikaikan oleh ulama. Abu Hatim kata, dia ni siapa? Iaitu Masarrah bin Ma'bad Al-Lakhmini. Dia ni syekhun ma bihi ba'sun, seorang syekh tak apalah, boleh diterima. Dia kata dia ni ada riwayat dalam Sunan Abi Daud. Ada satu hadis dalam bab sembahyang ni, Ibnu Hibban menyenaraikan dia di dalam perawi thiqat. Tetapi pada ketika yang lain pula dia menyebutkan termasuk dalam perawi yang dhaif, tak boleh dibuat hujah. Mana sanad ni lah. Tapi kalau dari segi isi dia tu serupa dengan sebelum pada ni serupa juga, boleh pakai. Tak apa.
Lepas tu asal lagi tu pun tu juga hadis Abu Sa'id juga. Cerita Abu Sa'id, cuma dia nak cerita di sini dia riwayat hadis ini di hadapan Marwan bin Al-Hakam. Maknanya sahabat-sahabat ni dia tidak menghalang dia lah daripada menegur sesiapa pun, walaupun khalifah pun dia akan tegur kalau benda tu benda salah. Sebenarnya ni bukan kes Marwan tu sendiri tu litah, ada orang lain yang litahnya. Orang lain yang litah ni cerita ni dalam ni dia sebut ada salah seorang budak lah daripada Bani Abi Mu'ain. Dia nak litah di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id duduk semayang, Abu Sa'id pun sekak dia. Dia pun mengadu hal kepada Marwan. Dia kata apa ni Abu Sa'id, dia nak lalu depan, mana dia sekak. Abu Sa'id pun royak lah. Bila Marwan panggil apa cerita ni, lepas tu dia royak lah hadis ini. Hadis ini dengan cerita ni dikemukakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tapi Imam Abu Daud di sini rekah. Dia royak dia Abu Sa'id pergi jumpa dengan Marwan. Dia pun kata saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begini-begini. Adapun peristiwa latar belakang, jadi kalau dia cerita hadis ini kepada Marwan itu tidak disebutkan dalam Abu Daud ini, tapi dalam Muslim ada. Kerana ada seorang budak pergi royak mengadu hal kepada Marwan, apa Abu Sa'id buat gini. Mana dia tak erti lah. Dia tak erti. Bila gitu tak apalah. Bila Abu Sa'id cerita, Marwan pun faham, tak apa. Jadi budak tu dah tak ertinya. Tak pergi mengadu hal kepada dia. Kemudian ada kaitan juga dengan sebelum pada ni, larangan. Ni kepada orang yang nak litah. Tak boleh litah di hadapan orang sembahyang. Tak boleh litah. Dosanya ini termasuk litah di hadapan orang sembahyang ni. Maknanya kalau ada sutera dan dekat dengan dia tu, di depan dia, kira-kiranya kalau dia halau tangan siapa, maknanya kadar sujud, tempat sujud dia tu, dalam lingkungan. Kalau jauh itu ada khilaf. Dosanya ini termasuk dalam dosa besar. Kalau orang tu tahu betapa yang ditanggung oleh dia dosa dia, nescaya kalau dia berdiri situ tunggu sampai orang itu selesai selama 40. Cuma perawi ini tidak pasti 40 tu 40 tahun ke, 40 hari ke, 40 bulan ke, dia tidak pasti. Tetapi dalam Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah begini bunyinya: lakana an yaqifa bi'ata 'amin khairan lahu min al-khutwah allati khataha. Lebih baik lagi daripada 100 tahun dia berdiri. Dia tak akan pitah. 100 tahun dia berdiri, dia merasa lebih baik lagi daripada dia melangkah selangkah litah kepada Allah. Itu dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban dan Sunan Ibnu Majah. Dalam Musnad Al-Bazzar pula dia kata lakana an yaqifa 40 kharifan. Itu disebut tahun. Kalau dia berdiri di situ tunggu selama 40 tahun, dia berasa lebih baik lagi. Itu dalam Musnad Al-Bazzar. Ini jelas sebut 40 tahun. Pasal apa? Pasal dosa besar. Jadi tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main lah. Cuma dalam riwayat ini, berdasarkan sanad ni, perawi dia terkata dia tidak pasti 40 ni 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Tapi berdasarkan riwayat yang lain memang jelas menunjukkan 40 tahun. Ada juga orang sebut 100 tahun, maknanya berat lah. Berat. Lepas tu sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wan.